This call is now being recorded. Okay, so kita akan start. First kali kita recap sikit apa yang kita dah belajar dalam chapter 7. So for chapter 7 kita akan belajar three big things, which is simple interest, simple discount, and then kita ada compound. So compound dia akan ada dua, satu compound interest and lagi satu adalah annuity. So beza antara compound interest dengan annuity adalah untuk compound interest dia tak ada R. So apa itu R kita akan tengok nanti. And then kita ada effective rate untuk compound interest. So adalah subtopik is kita akan tengok annuity. So annuity ni dia adalah compound interest jugalah sebenarnya. Cuma dia akan ada R. So apakah itu R? Okay, first kali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan annuity. So annuity is a series of periodic payment or deposit usually made in equal amounts at equal interval of time. Okay, so the punya keyword dia adalah equal. The payments are computed by the compound interest method such as annually, semi-annually, quarterly or monthly. Examples of annuity are life insurance premium, pension, periodic saving, and buying houses on installment plan. Basically, there are two annuities, contingent annuities and annuity certain. If payments are made at the end of each time interval, then the annuity is called an ordinary annuity. Okay, so yang puan bezakan antara compound interest dengan annuity adalah kalau annuity kita akan ada satu payment yang dibuat amount yang sama and pada interval time yang sama. Sebagai contoh, katalah kita bayar life insurance ataupun kita bayar insurance setiap bulan contohnya. So kalau kita bayar setiap bulan pada waktu yang sama, amount yang sama, itu kita panggil sebagai annuity. Ataupun pension, so setiap kali kita dah pension, nanti kita akan dapat pension setiap bulan. So itu yang kita panggil sebagai annuity. Ataupun kita beli rumah menggunakan installment kan. So bila installment tu akan ada bayaran pada setiap bulan ataupun pada setiap masa, pada masa yang sama ataupun amount yang sama, itulah yang kita panggil sebagai annuity. Okay, annuity ni akan terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah yang kita panggil sebagai future value. So apa itu future value? The amount of annuity is the value at the end of the term. So setiap habis term tu kita kena bayar. Okay, sebagai contoh kalau kita tengok kita punya timeline ni. So setiap akhir bulan ataupun setiap tahun kita kena bayar lah. So R ni adalah kita punya payment. So payment bulan pertama ataupun tahun yang pertama ataupun kali pertama, kali kedua, kali ketiga sampailah habis. So kita akan menggunakan SN sama dengan R tambah dengan R darabkan dengan 1 tambah I sampailah habis. Sampailah kita dapat N-1. And then kalau kita simplify dia, kita akan dapat R darabkan dengan 1 tambah I kuasa N tolak 1 bahagi dengan I. Okay, so maksudnya kita akan tahu berapa nilai yang kita kena bayar tu selepas beberapa tahun. Okay, so itu yang dimasukkan dengan future value. So maksudnya contohnya macam pension, so kalau kita nak kira berapa jumlah yang kita akan dapat, so kita boleh gunakan future value of annuity. So apa dia punya formula?
So untuk feature value kita akan gunakan S. And then equal to R. Darabkan dengan 1 tambah I kuasa N tolak dengan 1 bahagi dengan I. So inilah formula untuk feature value. So untuk feature value kita akan gunakan S. Okay, so Sn adalah amount of annuity. So daripada sini kita tahulah berapa yang kita amount yang kita ada ataupun berapa yang kita boleh kena bayar. Dan kita ada R. So R ni apa? R ni adalah regular payment. So R ni berapa yang kita akan bayar mengikut kita punya term. So term ni tak kisahlah, kadang-kadang tahun, bulan, quarterly, annually dan sebagainya. Dan kita ada I ni sama je macam compound interest. J bahagi dengan M. So I adalah bersamaan dengan interest rate per compounding period. Dan kita ada N sama juga didarabkan dengan M. Di mana dia adalah number of annuity payment. Sebab kali yang kita kena bayar. So ini adalah dia punya formula. So kalau kita nak kira dia punya interest, I bersamaan dengan feature value tolakkan dengan N darabkan dengan R. So ini adalah untuk kira dia punya interest. Okay, so apakah perbezaan antara annuity dengan compound interest? Annuity kita akan ada R. So kalau you nampak je dia suruh, dia kata dia bayar setiap bulan ataupun dia bayar setiap tahun, dan itu kita panggil sebagai annuity. So untuk kira interest, kena tolakkan lah. Feature value tolakkan dengan N darabkan dengan R. So N tu adalah number of annuity payment and then R tu adalah regular payment. Okay, sekarang kita tengok example. An investment of RM200 is made at the end of each month. So dia punya keyword dia adalah setiap bulan. So setiap bulan dia akan bayar 200. So maksudnya R adalah bersamaan dengan 200 selama 5 tahun. So 5 tahun ni adalah dia punya T at interest rate of 10%. So ini adalah dia punya R. Sorry, dia punya J. Per annum. Find the total amount of payment and the interest earned by investor. So dia nak tahu berapa yang dia bayar. So maksudnya bila dia bayar RM200 tu pada setiap bulan selama 5 tahun, berapa yang dia kena bayar. Maksudnya total dia kena bayar berapa. So kita akan gunakan formula Sn sama dengan R. Darabkan dengan 1 tambah I kuasa N tolakkan dengan 1 bahagi dengan I. Okay, and then R masukkan je lah 200. So I adalah bersamaan dengan J bahagi dengan M. So J adalah bersamaan dengan 10% ataupun 0.1. Bahagi dengan M. M adalah bersamaan dengan, so dia akan bayar setiap bulan kan. So setiap bulan M sama dengan 12. So masalah 0.1 bahagi dengan 12. Kuasa dengan N. N adalah bersamaan T darabkan dengan M. So T adalah 5 tahun darabkan dengan 12. Sama dengan 60. So J adalah 0.1 bahagi dengan 12. Okay, so macam mana nak kira? You kena solvekan yang dalam bracket dulu. Lepas tu kuasakan 60, tolakkan dengan 1 bahagi dengan yang bawah. Lepas tu baru darabkan 200.
Okay, saya akan dapat jawapan dia RM RM15,487.41. So maksudnya kalau kita kira berapa yang dia kena bayar total selepas 5 tahun adalah bersamaan dengan RM15,487.41. Okay, and then interest earned by an investor. So kalau kita tengok I sama dengan SN tolakkan dengan N darabkan dengan R. So SN yang kita dapat tadi 15487.41 tolakkan dengan N dia adalah bersamaan dengan 60 darabkan dengan R bersamaan dengan 200. So kita akan dapat RM 3487.41. Okay, next example. Okay, Kenny plans to deposit RM100 in saving plan at the end of this year and at the end of each following year. So daripada sini kita tahu dia adalah R. The interest is earned at the rate of 5% compounded annually. So J sama dengan 0.05. So compounded annually. So annually maksudnya M sama dengan 12. To what amount will the investment have grown at the time of the 30th deposit? So maksudnya dia punya dia nak tahu berapa yang dia akan ada pada deposit yang ke-30. So maksudnya N sama dengan 30. So daripada sini kita boleh guna formula SN sama dengan R darabkan dengan 1 tambah I kuasa N bahagi dengan I tolakkan dengan 1. So R adalah bersamaan dengan 100. So I bersamaan dengan J bahagi dengan M. So J adalah 0.05 bahagi dengan M sama dengan 12. So N sama dengan 30 bahagi dengan 0.05 kuasa 12 tolakkan dengan 1. Okay, so you selesaikan yang dalam bracket dulu. Lepas tu kuasakan 30 and then bahagi dengan 0.05, lepas tu baru tolak dengan 1, lepas tu baru darab dengan 100. Annually kan? Annually M sama dengan 1, sorry. Saya akan dapat jawapan dia lebih kurang RM8,543.88.
Okay, next example. Alice plans to make an equal deposit at the end of each year for 10 years in a trust account. So 10 years ni adalah dia punya T that pays interest at 12% compounded annually. So, J bersamaan dengan 0.12. So kalau annually M sama dengan 1. If she expect to have RM 100,000 at the end of 10 years, what must be her annual deposit? So maksudnya dia nak tahu berapa yang dia kena bayar setiap tahun. Kalau dia nak 100,000 pada at the end of the 10 years. So kita akan gunakan formula Sn sama dengan R. Darabkan dengan 1 tambah I kuasa N. Tolak dengan 1 bahagi dengan I. Formula dia. Formula dia salah. Okay, silakan tadi jawapan ni 6643.88. Okay, so masukkan je dalam dia punya R. R adalah bersamaan tak tahu. Sn adalah 10 100,000. So I bersamaan dengan J bahagi dengan M. So J is 0.12. M bersamaan dengan 1. So yang akan dapat R dia bersamaan dengan, so N sama dengan T darabkan dengan M. 10 darab dengan 1 which is sama dengan 10. So setiap bulan you kena bayar 5698.42. Her annual deposit is RM 5698.42. Okay, so itulah contoh untuk future value. Screenshot. Dah.
Okay, next kita tengok present value. So macam saya kata tadi, annuity ni ada dua, satu future value, satu lagi adalah present value. So apakah present value? So present value ni adalah the sum of the present value of all payment. The sum of the present value of all payment. It represents the amount that must be invested now to purchase the payment due in the future. In other words, the present value of an annuity is the accumulated value of the period payment at the time 0. The method for computing the present value are based on the following. So apa beza antara future dengan present ni? So present ni kita dah tahu dah berapa nilai yang kita kena bayar sebelum kita start bayar lagi. And biasanya kita akan gunakan untuk loan. Okay. Contohnya kita nak kira kita nak pinjam berapa? Kita nak pinjam 1 juta. So maksudnya kita dah tahulah, okay, kita nak pinjam 1 juta. So berapa yang kita kena bayar setiap bulan ataupun setiap tahun supaya kita boleh langsaikan kita punya loan tu pada masa 30 tahun contoh dia. Okay. So maksudnya kita dah tahu dah berapa nilai pada waktu sekarang, pada time 0. Kalau future value, kita akan tahu berapa dia punya nilai tu pada waktu hadapan ataupun pada selepas 30 tahun contoh dia. And present future value tu contoh yang paling senang adalah kalau kita nak simpan duit lah, senang cerita. Okay, contohnya kalau kita simpan setiap bulan RM100, so berapa yang kita akan dapat pada tahun yang ke-30. So itu adalah future value. Tapi present value ni kebiasaannya kita gunakan dalam loan ataupun kalau kita simpan duit pun kita boleh gunakan present value. Contohnya macam kita nak tahu, okay, kita nak bayar loan dah senang. Kita nak bayar loan, so contohnya kita pinjam 1 juta, so berapa yang kita kena bayar setiap bulan supaya kita dapat langsaikan jumlah 1 juta. Okay, so itulah beza antara future dengan present. Okay, so untuk present value, so kalau kita tengok dia sama juga, kita akan bayar setiap bulan ataupun setiap tahun nilai R. Cumanya kita punya N tu dia akan dekat belakang. Okay, so N tu dekat belakang, so dia akan jadi formula dia lain sikit. So formula dia akan jadi negatif N. Okay, so apa dia punya formula? Formula dia akan jadi sama dengan R darabkan dengan 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi dengan I. Okay, so kalau kamu tengok dia ada negatif lah dekat sini. Jangan terlupa dia punya negatif. Okay, so A adalah present value. So kalau present value kita akan gunakan A. And then R sama juga. Dia adalah regular ataupun periodic payment. So berapa yang kita kena bayar lah pada setiap bulan ataupun setiap tahun. So I sama juga. J bahagi dengan M. And then kita ada N sama dengan T darabkan dengan M. So N ni pun sama jugalah, berapa jumlah ataupun yang kita bayar, berapa kali yang kita bayar. Okay, so dia punya interest adalah bersamaan dengan N, R tolakkan dengan N. Okay, so interest dia lain sikit, di mana kita kena NR ni sebenarnya lah jumlah yang kita bayar lah, total semua. Tolakkan dengan present value. So ini adalah untuk kira dia punya interest. Okay, so ini adalah dia punya formula untuk kira present value.
So untuk kira interest dia, kita tolakkan dia punya NR, tolakkan dengan present value. Okay. So NR ni sebenarnya jumlah yang kita bayar lah. N ni berapa kali kita bayar kan. Darabkan dengan dia punya regular payment setiap bulan ataupun setiap tahun. Okay, sekarang kita tengok example untuk present value. So yang ini you kena bukan berhati-hati lah, you kena pandai baca soalan sebab dia tak akan bagi tahulah itu adalah future value ataupun present value. So you yang kena tengok adakah present ataupun future. Okay. So untuk soalan yang pertama, example pertama, find the amount of the present value. So yang ini dia dah bagi tahu dah. Kita guna present value of RM 500. So 500 ni adalah dia punya R. Every 6 months. So kalau 6 months compounding dia adalah 2 kali. For 10 years, 6 months. For 10 years, 6 months. So maksudnya 10 tambah dengan 6 bulan ataupun 10.5 tahun. If money is worth 7%, so ni dia punya J 0.07 semi-annually, then find the interest charge. Okay, so untuk cari interest, I sama dengan NR tolak dengan AN. So kita kena tahu AN dululah. So formula AN adalah bersamaan dengan R darabkan dengan 1 minus 1 plus I kuasa negatif N bahagi dengan I. Kita masukkan je lah. R dia sama dengan 500. 1 tambah I dia adalah J bahagi M. N dia adalah T darab M. So T dia 10.5 darabkan dengan 2. So N dia sama dengan 21. Okay, so yang ni you kena kira lah dalam bracket dulu, lepas tu kuasakan dengan dia punya negatif, and then 1 tolak dengan jawapan dia, bahagi dengan 0.07 bahagi dengan 2. Jadi aku dapat jawapan dia RM RM7,348.99. So maksudnya dia kena bayar RM7,348.99. So berapa dia punya interest? Interest dia adalah N darabkan dengan R tolakkan dengan AN 7348.99. So lebih kurang RM 3151.01. So interest dia lebih kurang RM3,101.01. Okay, next.
Okay, so the question is how much money should be invested today at an interest rate of 5% per year, compounded semi-annually. So ni dia punya J 0.05 semi-annually. So semi-annually maksudnya M sama dengan 2. So that withdrawals of RM600 can be made every 6 months for the next 10 years, with the first withdrawal being made at the time of the first interest payment. Okay, so maksudnya dekat sini dia nak berapa yang patut dia invest supaya setiap bulan dia, bukan setiap bulan, setiap 6 bulan dia boleh keluarkan RM600. Okay, so you kena faham bezakan antara compounded ataupun dengan dia punya T. So T ni adalah dia punya duration ataupun masa. 6 bulan ni ataupun semi-annually ni adalah nilai M. So M ni berapa yang dia compounded. So maksudnya berapa yang dikeluarkan ataupun yang dibayar setiap M lah. Kalau annually setiap tahun. Kalau 6 bulan semi-annually. Kalau quarterly M sama dengan 4. Okay, so you kena bezakan antara M dengan T. So apa dia punya clue? So kebiasaannya kalau every ni maksudnya dia adalah compounded punya nilai. Maksudnya every 6 months, every year, every 2 months, every 1 month. So kalau every maksudnya dia punya nilai M. Kalau T ni biasanya tahun lah kebiasaannya lah, ataupun dia tak ada every, dia akan bagi tahulah okay, berapa lama yang dia invest. Okay. So yang ni macam mana kita tahu kita guna present, sebab dia kata berapa yang perlu dia invest today. So kalau dia nak tahu berapa nilai tu pada hari ini ataupun pada waktu sekarang, kita guna present value. Kalau dia kata find the value, how much money should be invested after 7 years. So itu adalah future value. Okay, so kalau dia kata nak tahu hari ni nilai dia, so kita akan gunakan A, N ataupun present value. So R darabkan dengan 1 tolak 1 plus I kuasa negatif N bahagi dengan I. So masukkan je dalam formula R sama dengan 600, 1 tolak I dia sama dengan J bahagi dengan M. So J dia 0.05, M dia 2 lah. N sama dengan T darabkan dengan M. So T adalah 10 darabkan dengan M 2, so sama dengan 20 kali. So maksudnya 20 kali lah dia kena boleh keluarkan 600 tu. So I adalah 0.05 bahagi dengan 2. And then tekan je lah calculator. Saya akan dapat RM 9353.4 ataupun 0.50. Okay, so maksudnya untuk dia dapatkan, dia keluarkan 600 setiap bulan, dia kena invest ataupun dia kena bayar dalam bank sejumlah RM9,353.50. Okay, next example. In discharging a debt of RM 19,000 with interest rate of 7% per year compounded quarterly. So 19,000 ni adalah nilai. Okay, so yang ni kita tahulah J 0.07 compounded quarterly. So compounded quarterly M sama dengan
agrees to make equal payment every 3 months. So 3 months ni quarterly lah. The first due in 3 months and the last due in 8 years. So 8 ni dia punya T. Find the value of this equal payment. So maksudnya dia nak cari nilai R. Okay, so R ni adalah nilai equal payment lah. So berapa yang dia kena bayar setiap 3 bulan ataupun quarterly. Di mana dia nak bayar hutang So hutang dia adalah 19,000. So kita tahu ini adalah nilai AN ataupun present value. So AN sama dengan R darabkan dengan 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi dengan I. So masukkanlah AN sama dengan 19K. R kita tak tahu, nak cari 1 tolak 1 plus I bersamaan dengan J bahagi dengan M. So J adalah bersamaan dengan 0.07 bahagi dengan M. M sama dengan 4. N samaan dengan T darabkan dengan M. So T adalah 8 darabkan dengan M. M sama dengan 3. Sorry, M sama dengan 4. 8 darab 4, 8, 16, 24, 32. Bahagi dengan 0.07 per 4. Okay, so yang ni kena cari dia punya nilai yang dalam bracket besar ni. Lepas tu bahagi je dengan 19,000. So dapatlah dia punya R. So akan dapat RM RM780.48. Okay, so equal payment is RM780.48. Cepat screenshot. Okay, next example. Aaron bought a house for RM 230,000. He made a 10% down payment and financed the balance through a bank for 30 years. Okay, so yang ni loan lah. Okay, so dia pinjam RM230 and dia buat 100% down payment and balance dia finance lah atau dia buat loan untuk 30 tahun. Okay, so if the interest rate was 4.5% compounded monthly, find the monthly payment that Aaron made to settle the loan. Okay, so basically kalau ada nampak down payment ni kena berhati-hatilah. Okay, sebab kita kena tolak dia punya down payment tu. So baki kita ada 90% lah sebab 10% down payment kan. So down payment ni dia dah bayar. Okay, dah bayar. So bila dah bayar tak payah nak consider dalam loan. So kita kena kira berapa yang tinggal dalam dia punya loan. So dia ada baki lagi RM207,000. So kalau interest rate dia adalah 4.5%, compounded monthly, so M
find the monthly payment that Aaron made to settle the loan. So basically kita nak cari dia punya berapa yang dia kena bayar setiap bulan. So macam saya kata tadi, kebiasaannya kalau loan kita akan gunakan present value. Sebab kita dah tahu dah berapa dia punya loan. Okay. So dia punya present value dia nak settlekan 207,000. R dia tak tahu. 1 tolak 1 tambah I dia J bahagi M. J 0.045, M sama dengan 12. N sama dengan T darabkan dengan M. So T adalah 30 tahun darabkan 12. So lebih kurang 360. And then bahagi semua dengan 0.045 bahagi dengan 12. Okay, so yang ni sama je macam tadi lah. You kena selesaikan yang dekat dalam bracket besar ni. Lepas tu bahagikan dengan 207,000 ni. Dia akan dapat dia punya So setiap bulan you kena bayar lebih kurang RM RM1,483. 1048.84 Okay. So inilah jumlah yang you kena bayar setiap bulan lah. Kalau katalah you beli rumah 230,000, tolak down payment, interest rate 4.5, setiap bulan you kena bayar 1K. Tapi sekarang tak ada dah rumah harga 230K. Paling murah pun biasanya 300,000. Okay. Okay, next dia kata how much was the total interest charge. So kalau dia tanya interest, senang je, you guna je lah formula I and R tolakkan dengan A. So N bersamaan dengan 360 darabkan dengan 148.84 ringgit. Tolakkan dengan A 20700. So kita tengok berapa interest yang kita bayar dekat bank selama 30 tahun. So interest ataupun keuntungan yang bank dapat adalah RM17,582.40. Okay. So ini baru seorang kalau dia buat loan tu berjuta-juta orang, you kira lah berapa keuntungan setiap bank. Okay. C. Suppose Aaron missed the first 3 payments. How much should he pay on the 4th month if he wanted to settle the outstanding arrears? Okay. So apa maksud outstanding arrears ni? So kalau you buat loan, you akan selalu dengar lah. So outstanding arrears ni maksudnya outstanding balance ataupun jumlah yang dia tak bayar lagi. Okay, sebab dia kata dia miss 3 payment. So maksudnya
selama 3 bulan ni dia tak bayar lah. So berapa yang dia perlu bayar pada bulan keempat? Kalau dia nak settlekan jumlah yang 3 bulan dia tak bayar ni. Okay, so macam mana nak cari? So yang ni kita kena gunakan SN. So kenapa kita guna SN? Sebab kita nak tahu berapa pada bulan yang keempat tu dia kena bayar berapa ringgit. So kita akan gunakan formula SN sama dengan R darabkan dengan 1 tambah dengan I kuasa N tolak dengan 1 bahagi dengan I. Okay. So sebab tu saya cakap dalam soalan dia tak akan bagi tahulah present value ke atau future value. You yang kena determine sendiri. So yang ni kenapa kita guna future value? Sebab kita nak tahu berapa yang dia perlu bayar pada bulan yang keempat. Okay, di mana setiap bulan dia kena bayar 1,000 tadi kan. Okay, I dia sama 0.045 bahagi dengan 12. And then dia punya N dia adalah sama dengan 4 lah sebab 4 bulan. Tolakkan dengan 1 bahagi dengan 0.045 bahagi dengan 12. Okay, and then you kira lah berapa jumlah yang dia perlu bayar. Okay, so you kena bayar pada bulan yang keempat adalah lebih kurang 4,119 ringgit 2 sen. Okay. Okay, next. If immediately after paying for 10 years, Aaron wants to settle the loan in full, how much is the amount that he needs to be paid? Okay. So yang ni katalah selepas dia bayar 10 tahun, setiap bulan dia bayar kan, dia bayar. Lepas tu tiba-tiba pada tahun yang ke-10 tu mungkin dia menang loteri ke apa ke. Ataupun tiba-tiba dia dapat keuntungan yang banyak, dia kata dia nak settle, dia nak habiskan loan ni full. Berapa yang dia kena bayar pada tahun yang ke-10. Okay. So macam mana kita nak cari? Sebab kita tahu dia punya loan adalah 30 tahun sepatutnya. Tapi pada tahun yang ke-10 dia nak bayar full. Okay. So berapa yang dia kena bayar? So yang ini kita akan gunakan present value. Okay. So walaupun nampak macam future value, tetapi sebab kita nak tahu kiranya sekarang ni adalah tahun yang ke-10. Okay. So kita boleh assume yang sekarang ni adalah tahun yang ke-10 sebab dia dah bayar selama 10 tahun. So dia nak tahu berapa yang dia kena bayar daripada 10 sampai 30 tahun ni, berapa yang dia kena bayar. So kita boleh kata dia dah bayar selama 10 tahun. So dia ada baki berapa tahun? Dia ada baki lagi 20 tahun. So sekarang kita punya T dia akan jadi 20 tahun lah. Okay.
So kita akan gunakan AN sama dengan R darabkan dengan 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi dengan I. So R still sama 1048.84 darabkan dengan 1 tolak 1 tambah 0.045 bahagi dengan 12. And then N dia sekarang dah berubah lah. So N dia T darabkan dengan M. So T sekarang 20 tahun darabkan dengan M. M dia sama dengan 12. So 20 darabkan dengan 12 sama dengan 240. Bahagi dengan 0.045 bahagi dengan 12. Dan kira lah guna kalkulator. So lebih kurang dia kena settlekan dia punya loan RM165,785.35. So maksudnya dia kena bayar pada sekarang ni 16K 165,785 ringgit. So Aaron needs to pay RM 1657.85 ringgit 35 sen. Okay, so so like I said before, untuk annuity ni you have to be very precise lah in order to determine whether we need to use the future value ataupun present value. So memang depends on the question. So you have to faham dia punya soalan and then better you lukis dia punya timeline supaya you nampak kita kena guna present value ataupun future value. Okay. So basically untuk annuity ada lagi tinggal beberapa example, tetapi supposedly kita dah habis lah untuk annuity. So you boleh dah start dengan your tutorial question untuk annuity. So yang ni memang you need a lot of practice lah. And annuity is the most highest mark in the exam. So I think you should do a lot of practice. Okay. Oh makin berkurang